Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan dan puan semua? Diharap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Saya sekarang sudah pun live di Facebook saya, di siri live Facebook setiap hari Isnin jam 9 malam. Cadangnya minggu ni macam tak nak buat sebab saja nak bagi orang rindu kat kita. Tapi tak boleh, saya rindu kepada tuan dan puan. Jadi tak jadi nak rindu-rindu, kita lepaskan rindu malam ni dengan satu tajuk yang sangat-sangat menarik. Okey, malam ini kita nak bincangkan tentang 5 strategi. 5 strategi menghasilkan video konten yang padu. Okey. Sebelum itu kita nak nantikan dulu rakan-rakan Facebook, followers kesayangan saya yang masuk ke dalam live Facebook ini. Siapa yang dah masuk, say hi sikit dekat saya. And komen sikit, sound okey ke tak okey, kuat sangat ke tak kuat, lighting okey ke tak, cantik ke tak, handsome ke tak saya malam ni. Okey, bagaimana tuan dan puan? Sudah pun makan ke minum malam ni? Jadi malam ini kita akan bincangkan selama insyaAllah dalam masa 1 jam bagaimanakah menghasilkan video yang padu dengan 5 strategi yang menawan kalbu. Okey. Saya nampak Puan Syarul Rafiza. Okey, siapa bagi salam ni? Cikgu Jonathan. Okey. Terima kasih banyak. Okey, jadi kepada tuan dan puan yang baru saja masuk ke laman Facebook saya, ke live Facebook ini. Facebook ini adalah siri live Facebook saya setiap hari Isnin bermula jam 9 malam. Jadi setiap hari Isnin pukul 9 malam saya akan buat live di Facebook ini dengan tajuk-tajuk yang menarik. InsyaAllah. Jadi saya kenalkan diri saya, nama saya Muhammad Nur Azam bin Atih. Saya merupakan founder kepada Avantgarde Event Marketing Management dan juga Vids Production yang sekarang ni tengah sibuk menguruskan kelas DIY video Smartphone Pro 1. Okey, ada gangguan sedikit, ada gangguan. Okey. So malam ini saya akan lain tak berapa okey. Okey, tak apa. So malam ini saya akan berikan satu berita gembira kepada tuan dan puan yang nak masuk kelas DIY video Smartphone Pro 1 sempena hujung bulan ini. Okey, kita akan bagi pada hujung-hujung nanti. Tengoklah macam mana tengah-tengah atau sebagainya. Jadi untuk malam ini kepada tuan dan puan yang masuk ke dalam live ini, saya nak beritahu awal-awal. Ini warning warning. Okey. Tolong tengok sampai habis sebab saya nak berikan sesuatu kepada tuan dan puan. So, sekarang ni ramai yang nak buat video. Siapa yang dah gian buat video, hari-hari nak upload video dekat Facebook dia. Kan? Hari-hari dia rakam, dah berani nak buat cakap depan kamera, dah berani buat live, kan? Mungkin perkongsian daripada saya sebelum-sebelum ini, dia berani untuk buat live. Jadi boleh tulis di ruangan komen siapa yang dah gian hari-hari nak up video dekat Facebook dia. Saya nampak sini Tuan Hairul Anwar Karman, Puan Zalila Zanuri. Siapa lagi? Siapa yang masuk ke dalam live saya ini, tolong komen sedikit. Tuan dan puan lihat menonton daripada mana supaya saya dapat tahu ramainya orang yang tonton ni daripada mana. Kita lawan malam ni. Negeri mana yang menang. Okey. Jadi malam ini saya nak kongsikan 5 strategi kepada tuan dan puan yang menonton. Tag kawan-kawan, boleh share live ini, boleh share perkongsian ini ke wall Facebook tuan dan puan. Sebab apa? Kita dah tengok sekarang ini ramai orang dah guna video untuk konten Facebook dia. Okey, dah ramai, dah pandai dah. Ada yang saya tengok buat dia buat apa nama dia tu? buat konten video yang ada di edit sendiri, guna InShot lah, very kreatif, sangat-sangat bagus. Saya sangat suka perkembangan ni, walaupun kadang-kadang bukan belajar dengan saya tapi belajar dengan orang lain, tetapi bagus. Ini perkembangan yang bagus bagi usahawan Malaysia. Sebab apa? Media video ini bukan dijangkakan lah, memang akan meningkat naik dalam pengisian konten di Facebook. Saya nampak sini, adik Megat Masyadi Masyi. Okey, terima kasih Masyadi kerana menonton. Saya nampak tadi Masyadi telegram saya tapi saya tak dapat nak jawab sebab saya berada di dalam live Facebook ini. Okey. So tuan dan puan, boleh komen sedikit tuan dan puan menonton daripada mana? Tadi saya punya soalan tak jawab lagi. Siapa yang dah biasa main video sekarang ni, dah gian. Everyday dia nak upload video dekat Facebook. Ada je benda yang dia nak buat kan. Seucapan selamat pagi pun dia nak buat video dan sebagainya. Sekejap saya setting dekat saya punya laptop. Okey. Puan Liza Wati Liza, terima kasih kerana menonton. So stay tune sebab siapa saya nak bagi hadiah pada malam ni. Untuk kelas DIY video Smartphone Pro 1. Okey, siapa yang nak join malam ini sangat-sangat best sebab 1 Julai kita dah naikkan harga.
Alright. So, sekarang ini kejap saya nak tengok ada komen tak yang saya terlepas? Tak ada. Okey. So, malam ini saya nak kongsikan 5 strategi hasilkan video konten yang padu. Okey, supaya tuan dan puan sekarang ni dah pandai buat video, betul? Dah tahulah sikit-sikit macam mana nak buat video, macam mana nak rakam. Tiba masa sekarang ni nak upload ke media sosial, nak upload dekat Facebook. So, kenapa bila kita upload dekat Facebook, dekat media sosial, masih lagi engagement tu tak cantik, view tak tinggi dan sebagainya? Kenapa? Jadi malam ni kita nak belajar cara nak memastikan video konten kita tadi tu jadi lebih bagus. Saya nampak Tuan Muhammad Ismail kat sini. Nama-nama yang saya sebut ni, hai sikit kat saya. Saya dah sebut nama dah. Okey, waalaikumsalam Tuan Sifu. Luar biasa terbaik Tuan Muhammad Ismail. Kamu betul, saya tak nampak komen tuan dan puan kat sini ni. Kejap. Dia tak keluar dekat saya punya ni, dia keluar dekat Facebook saya. Puan Siti Numisro. Puan Syah. Okey, dah 2-3 hari ni sibuk sangat. Okey. So, sekejap saya slowkan sikit sound. Agak macam kuat lah bunyi dia ni. Okey. Alright. So, kita nak mulakan intro sedikit malam ni. Intro sedikit. Okey. Kalau tuan dan puan sekarang ni ada yang nak masuk, yang nak jadi YouTubers, betul tak? Tuan dan puan yang ada di kalangan yang menonton sekarang ni, mungkin ada yang nak jadi YouTubers, yang nak dapatkan duit, tengok idola Sugu. Sugu tu very simple person, tapi dia punya video boom, meletup macam tu. Jadi sekali ada yang bercita-cita nak jadi YouTubers pula. Okay. So sekarang ni, malam ini, kita nak fokus kepada bagaimana memahami Facebook. Saya akan berikan dalam konten teknikal bahasa yang mudah faham. Kalau tak faham, tanya saya. Tanya boleh tulis di ruangan komen. So, kita nak fahamkan macam mana Facebook ini bekerja supaya kita tahu buat video kita ni naik ranking dia. Naik ranking, orang selalu nampak, orang selalu view. Kadang-kadang orang yang bukan rakan Facebook kita pula yang nampak kita punya video ni. Pun satu perkembangan yang bagus. Jadi malam ni kita nak belajar tentang benda ni. Okey, semua suka Semua suka. Bagus. Sekejap. Nampak komen kat sini. Melambat-lambat komen. Terima kasih tuan dan puan. Hai, Tuan Hairul Anwar Karman. Tuan Abdul Ghaffar Hussein. Terima kasih. Tuan Yazid Muhammad Rumbali. Terima kasih juga kerana menonton. Boleh share, boleh like, tag kawan-kawan. Boleh bagi love sikit kat saya. Bagi semangat. Puan Nur Sihanur. Baik. So, macam ni. So, sebagai intro, sekarang ni kita tengok ramai orang dah buat video dekat media sosial. Tapi kalau kita tak tahu bagaimana Facebook bekerja untuk menaikkan ranking atau menaikkan tontonan video kita di media sosial, video kita takkan dapat pergi dan tak ada conversion untuk sale kat situ. Betul tak? Takkan ada. Jadi masalah. Kan? Buat video cantik-cantik, belajar mahal-mahal ni. Kan? Upah orang lagi 2-3 ribu. Tapi engagement tak power. Dah disalahkan orang yang buat video tu pula. Padahal cara dia upload tu pun ada punca menyebabkan video kita tidak ditayangkan dengan baik. Okey, malam ni kita nak belajar, saya nak kongsi rahsianya, okey, kepada tuan dan puan. So, untuk pengetahuan tuan dan puan, kalau ikut pada fakta 2019, 2020 dia belum habis lagi. So, 2019, sebanyak 1,200 perkongsian daripada video dibuat berbanding gambar ataupun gambar dan teks. Kita ni upload video, yang B upload gambar, yang C upload gambar dan teks. Video ini mencatat 1,200% dikongsikan untuk sama ada ke wall dia, untuk ke page viral, untuk ke mana-mana saja. Jadi video adalah satu benda yang bagus, adalah satu medium yang bagus untuk kita hebahkan bisnes kita. Alright? Okey, saya nampak terima kasih kat sini tuan-tuan yang menonton. Okey. So, video ni dia adalah satu konten yang very powerful sekarang ni. Sangat-sangat powerful untuk storytelling. Okay? Sebab apa? Video ini mendekatkan, menyambungkan antara brand bisnes kita dengan manusia. Susah nak faham tuan. Tak apa, masuk kelas saya. Nanti saya bagi, ada diskaun kita nak bagi kepada tuan dan puan yang menonton malam ini. Okey. So, video ni dia beri impak besar kepada kerja-kerja pemasaran. Sangat mudah. Kita nak menulis susah.
Nak menulis, pening tau. Fikirkan ayat-ayat yang persuasion. Nak menulis storytelling, payah sikit. Kan? Nak bagi gambar, aduh nak kena edit gambar semua. Tapi video, kalau kita buat native video, rakam macam biasa pun, upload ke media sosial, pun dah boleh boom kita punya business. Okey, cuma malam ni saya nak buat pertambahan. Bagaimanakah strategi ini, 5 strategi yang boleh membuatkan video tuan dan puan naik ranking. Maksudnya orang buka aja YouTube, buka Facebook je, nampak video kita. Dia komen je, orang lain pun akan nampak. So, malam ini saya nak kongsikan kepada tuan dan puan, supaya tuan dan puan tergolong di antara 87% pengamal media sosial. Siapa yang buat bisnes online, yang buat bisnes secara online dan menggunakan video, tuan dan puan adalah di antara 87% yang menggunakan video dalam media sosial. Berbanding lagi 13% tak guna video langsung. Okey? Jadi kalau tuan dan puan yang menggunakan video untuk medium Facebook bagi bisnes, tuan dan puan tergolong daripada kalangan 87% ni. So apa jadi? Bila 87% ni bersaing sesama dia. Video bagus, peningkatan 1,200 setiap tahun, 100% penonton bertambah untuk menonton video di media sosial, YouTube dan sebagainya. Tapi bila 87% golongan ini bersaing di dalam media sosial mengeluarkan video, maka tuan dan puan perlu hasilkan satu video yang sangat-sangat bagus. Kalau tak bagus, orang tak nak tengok. Tak menarik, tak cantik. Okey, kualiti dan sebagainya. Tapi bukan itu yang saya nak cerita malam ni. Macam jual ubat pula aku malam ni. Okey, jadi tuan dan puan dah sedia belum? Saya nak bagi, mula-mula je kita nak bagi benda best lah. Saya nak bagi benda best, 4 jenis video content. So sebelum tu, apa itu video content? Selamat malam Puan Nursiah Nur. Saya nampak Tuan Sadikin Sulong, Tuan Arjuna Kelana daripada Singapura. Terima kasih. Siapa lagi yang menonton ni? Say hi sikit kat saya. Say hi sikit, bagi love ke apa. Kejap, saya punya ni sangkut dah. Live Facebook saya dekat laptop. Dekat depan ni saya tak nampak komen tuan dan puan sebenarnya. Saya tak tahu kenapa. Saya tak nampak komen tuan dan puan, tapi tak apa. Saya nampak sini Tuan Rahman bin Ismail. Baik. So, malam ini video content. Okey, video content adalah satu konten ni pengisian di dalam media sosial. Pengisian di dalam media sosial dan dia boleh jadi penulisan, dia boleh jadi copywriting lah, dia boleh jadi gambar dan dia boleh jadi video. So itu konten. So malam ini kita nak cerita tentang video content. Faham Okey, itu istilah dia. So apa yang dikatakan padu? Apakah dia menghasilkan video yang padu? Masukkan video yang padu, maksudnya itu istilah saja. Maksudnya adalah kita dapat menghasilkan satu video yang boleh convert kepada sale. Kita boleh hasilkan video tahu bila nak publish. Kita boleh hasilkan video yang ramai orang nak tengok. Engagementnya tinggi, viewnya tinggi. Ini termasuk live Facebook dan sebagainya lah. Okey? Jadi, so saya nak beritahu kepada tuan dan puan 4 jenis video content. 4 jenis saja dulu saya bagi. Jangan lama-lama nanti pening. So siapa yang nak tahu? Angkat tangan. Siapa yang nak tahu, komen dulu, angkat tangan. Dapat seorang dua pun jadilah. Kejap, kenapa saya punya live, saya punya Facebook ni? Okay. So, okay. Jadi sekarang ni, nombor 1. Siapa yang ada pen nak catat, boleh catat. Saya nampak kat sini Puan Etika Dayanti, Puan Hafizah Nur Ismail. Siapa lagi yang saya tak sebut? Puan Aida Sharif, Puan Roslina Osman. Terima kasih kerana menonton. Boleh tag kawan-kawan. Siapa yang stokis, tag lah awak punya ejen, tuan-puan punya ejen. Yang ejen type lah leader. Kalau kata leader tu tak sempat nak tengok, tag dia kan, supaya ramai-ramai dapat tengok malam ni. Saya bagi percuma saja. Saya tak pilih bulu, saya tak pilih kasih. Saya bagi kepada semua. Tak kira lah tuan-tuan puan ni follower saya ke tak, rakan Facebook ke tak, asalkan tuan-tuan puan masuk ke dalam live Facebook ini, saya akan berikan macam-macam malam ini. Okay, so kita nak mulakan 4 jenis video content. 4 jenis video content yang perlu tuan dan puan gunakan dalam media sosial. So ini macam idea jugalah, idea. Kita tak masuk lagi yang 5 ni. Saya nak bagi tahu dulu 4 jenis video content. Okey. Sekejap saya masuk dekat dalam saya punya email. Saya punya Facebook ada masalah sikit. Okey, yang ada pen boleh catat, yang tak ada pen boleh share live saya ini ke wall tuan dan puan supaya tuan dan puan dapat tonton nanti. Siapa yang ada hal ke apa, tolong share. Sebab apa? Takut nanti tak dapat apa yang saya bagi.
Okey. Okey, dah diangkat tangan. Okey. Alright. Saya sebut teruskan. Jangan lambat-lambat Tuan Azam. Saya tak ada banyak masa. Okey, nombor satunya adalah, katalah sekarang ni kita nak cerita saya jual karipap. Saya jual karipap. Okey, so apakah video content? Saya tak nak cerita yang besar-besar lah. It's very simple, jual karipap. So, apakah jenis video content yang sesuai ke media sosial? Nombor satu adalah video viral focus. Viral focus. Siapa yang nak catat, tolong catatkan untuk kawan-kawan kita yang tengah menonton. Boleh saya silakan untuk mencatat. 4 jenis video konten menjual karipap. Contohnya jual karipap. Nombor satu adalah viral focus. Apakah itu viral focus? Okay, viral focus ni adalah satu bentuk video yang khusus, tetapi dia bersifat general, umum, dan dia boleh jadi viral. Okay, contohnya kalau kita jual karipap, apakah viral focus video yang kita boleh buat? Contohnya adalah 3 cara menjalinkan hubungan sesama ahli keluarga dengan makan bersama. 3 cara jalinkan hubungan sesama ahli keluarga dengan makan bersama. Saya ada cerita tak tentang karipap? Tidak ada. Tetapi konten ini bersifat untuk makanan. Konten ini menceritakan tentang hubungan silaturahim sesama umat. Sesama umat. Okey? Orang Malaysia suka silaturahim, orang Malaysia suka couple-couple, kan? Jadi kita gunakan 3 cara jalinkan hubungan sama ahli keluarga dengan makan bersama. Video ini boleh viral tuan dan puan. Kita tengok contohnya siapa yang jual handphone, kan? Kadang-kadang page viral dia buat video macam mana tau? 5 cara mengambil gambar yang cantik pada waktu malam. Dia tak nyatakan pun tentang nak jual handphone, tetapi di hujungnya nanti akan ada iklan handphone. Betul tak? Okey, so viral focus adalah satu video yang bersifat general, okey, dan tetapi dia fokus kepada niche ataupun konten target yang kita nak. Contohnya tadi saya jual karipap, kita kata kita buat satu video 3 cara jalinkan hubungan sesama ahli keluarga dengan makan bersama. So kita tak jual produk pun, kita tak jual karipap pun, tetapi page itu viral, penulisan video itu viral dan orang akan masuk ke wall kita. So, create followers, create fans kat situ. Okay? So, nombor 2 adalah, tadi viral focus. Ini adalah focus solution. Focus solution. Okay. Focus solution, dia macam viral focus. Tetapi, dia lebih fokus. Contohnya di sini adalah, bagaimanakah 3 cara menghidangkan karipap pada waktu minum petang. Saya cerita tak pasal karipap? Ya, saya sudah ceritakan karipap dalam video ini, tetapi saya memberikan satu tips, saya berikan satu idea. So, kita fokus solution masalah minum petang, nak minum apa, nak makan apa. So, 3 cara hidangkan karipap pada minum petang. So, itu adalah fokus solution. Saya bagi 4. Okay. So, 4 jenis video content. So, tuan-tuan boleh fikirlah macam mana jenis video-video yang berkaitan dengan bisnes tuan dan puan. Ini saya bagi contoh. So, nombor 3-nya adalah competitors focus. Okay, nombor 1 ni viral focus, 2 focus solution, ketiganya adalah competitors focus, competitors, pesaing. Kita buat video pasal pesaing tuan dan puan. Bukan kita buat video pasal diri kita, buat video pasal pesaing. Pesaing suka tak? Pesaing suka. Contohnya adalah, kalau saya jual karipap, saya buat video makan berat. Adakah makan berat itu baik untuk sarapan pagi? Adakah nasi lemak itu baik untuk sarapan pagi? So, saya buat video. So, apa jadi? Bila kita buat macam ni, kita akan, orang yang suka nasi lemak ni kira macam competitors karipap lah. So, orang yang suka nasi lemak pun akan friend dengan kita. Dia dalam niche makanan. Okay? So, kita jual karipap, sama tak niche makanan? Sama. Okay? Tapi nanti di hujung-hujung dalam video itu, kita akan selitkan juga karipap sebagai konten dia. Okay? So, itu competitors content. So, yang terakhir sekalinya adalah conversion funnel. Conversion funnel ni dia macam ni. Tajuk dia adalah karipap kentang padat dan lebih mengenyangkan. This is the time yang kita buat call to action untuk menjual. Inilah masa dia. Kan? Kita dah buat viral focus, focus solution, konten pesaing tadi, dan kemudian kita buat conversion funnel. Bila conversion funnel ni contohnya tadi, karipap kentang padat dan lebih mengenyangkan. So, kita buatlah video tentang karipap ni, yang padat ni. Kan? Akhir sekali, belilah karipap Azam. Contohnya macam tu. So, ini 4 jenis video konten. Tuan-tuan boleh
kena explore sikit bagaimana. Saya nak baca dulu komen tuan dan puan. Ramai tulis. Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Saya nampak sini ikan bilis Sabah. Nama dia ikan bilis Sabah. Saya nak panggil apa ni? Panggil bilis ke panggil ikan? Gurau saja Okey. So boleh tulis komen. Okey. Alright, so dah faham 4 jenis video content. Buat 489 saya rasa sebab saya punya ni lighting. Sebab saya pakai ni. Saya pakai cermin mata. So bila saya punya lampu tak ni, okey. Ataupun mungkin line di sana. Tuan Zulhilmi Hakim, line di sana tak berapa kuat. Jadi nampak tak cantik. Okey ke tak saya punya ni gambar, saya punya live ni? Jelas tak? Kalau tak jelas bagi tahulah. Okey? Baik. So itu dah 4 jenis video content. Permulaan je saya dah bagi dah 4 jenis. So lepas ni buatlah video yang macam ni 4 jenis ni. Buat video 4 jenis ni. Kan sama ada video viral, kita nak buat lakon ke, kita nak buat ada tulisan-tulisan ke, ada gambar ke, boleh buat. Okey, saya nampak sini Puan Rizwan Haj, Tuan Rizwan Rashid. Okey. Baik, kita nak mulakan sesi malam ini dengan 5 strategi bagaimana menghasilkan video konten yang padu. Dah faham tadi tentang apa itu video konten? Dah tahu 4 jenis video konten dan sekarang ini kita nak mulakan 5 jenis video konten, 5 jenis strategi bagaimana menghasilkan video konten yang padu sekali. Saya minum dulu. Saya tak suka light. Saya dah tak boleh tak pakai cermin mata. So bila saya pakai dia macam nampak dah macam Transformers. Gitu. Okey? Tuan dan puan, minta maaf ya, saya terpaksa minum air sebab banyak bercakap. Baik. Okey, gambar clear. Okey, terima kasih. Baik, teruskan menonton. Sharekan live saya ini. Nanti saya nak bagi keyword kepada tuan dan puan siapa yang menonton live video ini. Sebab kita nak bagi diskaun untuk penyertaan kelas DIY video smartphone Pro 1 pada malam ini. Okey. Tengok, tonton sampai sekejap lagi. 9.30 dah. 9.30. Lagi setengah jam, settle. Okey, so nombor 1. Bagaimanakah strategi yang bagus untuk buat hasilkan video konten yang padu? Kena tahu SEO. Apakah itu SEO? SEO adalah Search Engine Optimization. Tuan, apa tu tuan? Saya tak tahu Search Engine Optimization. Okey. SEO ni diperkenalkan pada tahun 1997. 1997 digunakan. Senang cerita dia macam mana? SEO ni adalah satu cara membawa trafik yang betul kepada kita. Sama ada konten penulisan, konten gambar ataupun konten video. Satu teknik, senang ceritalah, satu teknik membawa trafik ke dalam konten kita ni. Yang mana nak tengok, macam mana yang mana nak baca, tu SEO. So ada teknik dia. So malam ini saya nak kongsikan kepada tuan dan puan cara yang sangat-sangat mudah, tak perlu nak susah-susah. Okey. So, macam mana cara dia? Okey. Tuan dan puan dah hasilkan satu video. Dengar baik-baik. Boleh share. So, tuan dan puan dah hasilkan satu video yang menarik. Yang dah bagus. Okey, ini dah cantik dah ni. Okey. So, apa yang buat? Kita pun upload ke media sosial. Alright. So, nombor 1. Pastikan video kita ini ada tajuk di dalam video. Ada tajuk di dalam video. Dan tajuk itu pun mestilah sama dengan tajuk yang kita tulis di bahagian copywriting video tadi. Clear? Boleh faham? Katalah video ni kita buat, tajuk dia tadi Karipap padat dan mengenyangkan di Johor Bahru. Kita letak dalam video. Okay? Di copywriting kita, tulisan kita pun kita letak title yang sama. Clear? Okay. So, tajuk tadi mestilah berinformatif, pendek dan lebih kurang dalam 60 ke 70 huruf. Perkataan tu bergantunglah. 60 ke 70 huruf saja untuk title. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Sebab apa? Nanti susah. Sebab bila dia terlalu panjang, keyword, kita akan belajar nanti, keyword dia susah Facebook nak detect. Biar pendek, informatif. Okey? So, tajuk. Yang keduanya, okey, ini saya kata keyword. So, kalau dalam YouTube, kita boleh gunakan TubeBuddy. TubeBuddy banyak membantu untuk kita cari keyword. Keyword ataupun tag. Di dalam menghasilkan tajuk ataupun description kepada video di YouTube. Tapi bila di Facebook,
Ataupun boleh juga, cara yang paling mudah kita boleh guna Google Trend. Okay, Google Trend ataupun Google Analytics, ataupun kita boleh contoh paling mudah. Tuan-tuan masuk ke dalam Google, contohnya kita jual buku. Saya jual buku. So saya nak cari cara jual, kita nak buat satu video cara jual buku dengan mudah. So kita type cara jual buku dengan mudah. Dia akan keluar kan? Dia akan keluar. So kita tengok mana yang paling atas sekali. 5 ke 10 pencarian yang paling teratas itu kita tengok, perhatikan balik. Dia ada perkataan, itulah keyword. Perkataan yang akan sama. Kalau dia kata murah, jimat, untung. So, murah, jimat dan untung adalah 3 keyword yang kita boleh masukkan dalam title video kita. So, kena guna keywords yang selalu orang cari. Kan kita nak cari info, nak cari apa-apa, kita Google. Google lah. Kan? So, kita masuk dekat dalam YouTube, dalam Google, kita akan type. So, setiap pencarian itu, ada 10 orang dalam rumah ini yang menaip keyword itu. Facebook, YouTube, Google akan catat keyword itu. Jadi pencarian yang paling banyak keyword itu kita boleh gunakan dalam tajuk kepada video kita. Okey. Kejap saya ambil nafas sikit. Laju aku cakap malam ni. Waalaikumsalam Puan Ain Kasih. Okey. Alright. Terima kasih tuan dan puan. Saya nampak sini ramai yang menonton. Okey. So, apa lagi? Ini baru poin nombor 1 tuan dan puan. Okey, bila kita buat upload video dekat dalam Facebook personal, okey, kita cuma boleh tulis copywriting. Kita dah upload video, okey, kita publish, kita tunggu dalam 5 second atau 10 second, kita pergi bahagian edit dan masukkan balik copywriting dia. Betul tak? Tetapi kelebihan bila kita upload video ke dalam page, upload video ke dalam Facebook page, kita boleh edit video itu untuk masukkan title. Kemudian ada satu ruang lagi kita panggil description. Dia ada perbezaan. Dalam Facebook personal tak ada. Okay? Dalam Facebook page dia ada bahagian title dan kemudian bahagian description. So, dalam description ni apa kita nak tulis? Sekali lagi, tulis balik tajuk yang sama di bahagian description. Yang keduanya, gunakan hashtag. Gunakan hashtag. Hashtag mana nak cari? Sama juga tadi kita boleh guna Google Trend, kita boleh guna TubeBuddy, ada satu lagi vidIQ, VIDIQ. So ini adalah laman web yang membolehkan pencarian untuk keyword, okey, dan juga hashtag. Okey, sebab apa? Sebab apa gunanya tag hashtag keyword ni? Sebab bila kita masukkan perkataan-perkataan yang orang selalu Google, perkataan-perkataan yang orang selalu nak cari maklumat, kita masukkan dalam title kita, ke dalam video kita akan dapat bersaing dengan video-video yang lain. Okey? Nah, kadang-kadang orang dekat Facebook pun dia akan buat pencarian kan. Cari katil murah contoh kata. Dan keyword itu ada dalam video kita. Bam, orang akan nampak video kita. Okey? So itu description. Sama juga 60 ke 70 huruf saja. Dan dalam description tadi nyatakan 2 atau 3 kelebihan. 2 atau 3 kelebihan. Tuan Wan Perok, terima kasih kerana menonton. Ini orang hebat semua ni. Okey. Nyatakan 2-3 kelebihan bila kita tulis description video kita. Okey. Right. So, kelebihan ini kenalah bersifat khusus. Jangan umum sangat. Kenalah spesifik kan. Kalau cerita pasal karipak tadi, kan, kita cakaplah karipak ni intinya padat, dimasak selama berapa jam kan. Memang kentangnya empuk. Okay, kita tulis spesifik kat situ. Okey. Kemudiannya last sekali untuk bahagian SEO last sekali adalah thumbnail. Thumbnail. Siapa tak tahu thumbnail kat sini? Kan, siapa yang masuk kelas saya dia tahulah thumbnail tu apa. Kejap tuan dan puan. Saya tak nampak komen tuan dan puan ni. Kesian tuan dan puan komen, saya tak baca komen. Nanti macam saya cakap sorang-sorang. Tak best. Okey. Ada tak tuan dan puan, saya tak nampak komen tuan dan puan ni. Masalah tuan dan puan kalau tak nampak komen tuan dan puan. Okey, kejap. Kenapa masalah ni Facebook kan? Dia dengki kat kita. Okey.
Okey, saya dah nampak sikit. Baik. So thumbnail. Thumbnail ni dia adalah cover kepada video kita. Dalam kalau kita upload video ke Facebook personal, kita boleh masukkan pilih thumbnail saja. Pilih thumbnail saja tuan dan puan. Sebab apa? Macam mana nak tahu? Pergi kat bahagian edit video, Facebook personal, edit video, kita akan nampak pilihan gambar, screenshot. Ada 10 jenis. 10 gambar yang diambil daripada video kita tadi ni. Facebook dia akan potong, dia akan pilih. So kita boleh pilih lah. Mungkin masa dia tayangkan video tu dekat Facebook kita, gambar tengah gini kan. So tak syok lah. So kita nak tukar, so kita boleh pilih Facebook tadi. Pilih apa yang Facebook cadangkan. Okay. So, tapi kalau guna Facebook page, kelebihan dia, kita boleh tukar cover video kita. Pergi bahagian edit video, boleh pilih masukkan thumbnail yang bagus. Kenapa thumbnail ni penting? Thumbnail ni tuan dan puan, kalau kita nak tengok video orang, kadang-kadang dia tak terus play tau. Tapi dia akan nampak cover depan video kita. Bila nampak cover depan tu menarik, orang akan nak klik untuk tengok video kita. So penting. Selain daripada title yang menarik, description yang bagus, thumbnail juga bagus. Saya ternampak komen Puan Ain Kasih. Memang problem sikit ni. Gitulah. Dan InsyaAllah kita berdoa sama-sama. Semoga live kita ni berjalan lancar. Okay, so thumbnail itu penting tuan dan puan. Thumbnail. Nak tahu, masuk kelas saya. Malam ni saya nak bagi diskaun. Jangan takut. Okay, teruskan mendengar. Okay, so nombor 2. Nombor 2, apakah lagi? Kita dah belajar tentang SEO yang very simple, yang sangat mudah tuan dan puan. Yang keduanya adalah info video. Facebook page Puan Ain Kasih, soalan apa tu saya tak faham. Live ini di Facebook personal. Yang saya cakap tadi tu di Facebook page. Facebook page kita boleh masukkan custom thumbnail. Facebook page custom thumbnail. Nak tahu jelas, masuk kelas saya nanti. Okay. So, nombor 2 adalah info video perlu jelas. Okay. Info video. Maksud kat sini adalah 85% orang yang menonton video kita di media sosial personal, Facebook personal, akan silent mode. Dia tak akan terus on sound. 85%. Okay. So, apa perlu kita buat? Kita kena letak subtitle. Subtitle ke dalam video kita. Kalau cakap macam ni, kena ada subtitle. Kadang-kadang video biasa pun perlu letak subtitle. Supaya orang tengok, wow, ini menarik. Okay, aku nak tengok. Dia akan klik. Okay. So, subtitle. Yang tadi saya kata, tajuk, kena ada. Kemudiannya, description kena betul. Kemudiannya, mulakan dengan pengisian konten yang kecil dulu. Yang kecil-kecil dulu. Jangan pilih yang besar-besar. Terus nak upah 2-3 orang nak berlakon semua, tak payah. Buat yang simple dulu. Simple dulu. Banyak sumber-sumber yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan video konten yang bersesuaian. Dalam kelas saya akan kongsikan nanti. Okey. Apa lagi? Terus mulakan. Bila kita dah buat video rakaman, kita dah buat live ke macam ni, jangan buang masa, terus cakap dan ceritakan apakah tajuk kita. Malam ini kita nak kongsikan 5 strategi menghasilkan video konten yang padu. Ini khusus kepada tuan dan puan yang sekarang ni gian everyday nak buat video, nak upload video ke media sosial. Okay? Tapi bila upload media sosial, engagement tak padu, conversion tak jadi dan sebagainya. Okay? So malam ni kita nak belajar. Baik. So itu nombor 2, info video perlu jelas. Okay, yang ketiganya adalah perlu ada social proof. Social proof dalam video konten tuan dan puan. Apa itu social proof? Social proof adalah bukti. Kena ada bukti. Contohnya adalah, sebab apa? Kita nak naikkan conversion ni, nak naikkan conversion, engagement di dalam media sosial. Kita perlu bina kepercayaan pelanggan. Perlu bina kepercayaan pelanggan. Kalau tak dapat bina kepercayaan pelanggan, video tadi yang bernilai ribuan ringgit pun tak ada maknanya. Okay? So, kita kena bina kepercayaan. Jadi, social proof dapat membantu perkongsian video kita tadi. Contohnya macam mana? Okay, saya bagi contoh. 50% pelanggan yang menonton video testimoni produk ataupun bisnes akan membeli. 50% tuan dan puan. Ini kajian yang dilakukan. Kejap, okay.
50% orang yang menonton video, konten, video di media sosial, okey, video testimoni yang ada bukti, social proof dan sebagainya, mereka ini akan membeli. Okey. So, apabila kita buat, kita kena ada sokongan topik. Sokongan topik. Buatlah survey. Buat survey, kaji. Kalau kita jual kosmetik, buat video kosmetik. Kita kata, orang Asia lebih cenderung mendapat kulit yang jerawat. Contoh, jerawat. So, mana datang bukti tu? Kita ada bukti. Kajian oleh universiti apa? Kan? Kita masukkan sekali ke dalam video kita. So, dia lebih menyelah. Ada link dimasukkan ke dalam description. Lagi bagus. Okay? Facebook suka benda-benda macam ni. Kan? YouTube pun suka benda-benda macam ni. Dia ada link. Daripada inilah kadang-kadang kita boleh dapat sponsor. Video kita ada sponsor semua. Sebab kita bagi social proof. Dan kemudian jika kita jual produk, kena ada case study. Bila kita jual produk, especially produk kesihatan, kecantikan dan sebagainya, kita kena ada case study yang menceritakan tentang perjalanan si pesakit. Kemudian ada case study daripada pakar. Ada pakar, katalah produk ni produk kecantikan. So, ada pakar, ada model, ada duta yang cantik yang memberitahu saya juga menggunakan produk ini kerana apa. So, ini semua adalah social proof. Dia adalah bukti tambahan yang menyokong kepada video kita itu supaya naik rankingnya. Okey? Saya nampak kat sini Tuan Muhammad Rozmi, Tuan Farhana El-Bari. Terima kasih kerana menonton. Saya suka malam ni. Cuma saya tak suka sebab Facebook saya tak nampak. Saya tak nampak komen tuan dan puan. Tak berapa banyak. Okey? Kat mana saya boleh baca, saya baca. Minta maaf banyak. Saya tak tahu. Line Facebook sejak hari ini masalah. Okey? Dia agak lambat sedikit. Baik. So tadi, nombor 3, social proof. Kena ada bukti tuan dan puan. Cakap kosong kan? Tak guna. Kalau kata hari ni saya dapat 1 juta ringgit, tunjuklah duit 1 juta tu, cek 1 juta tu. Contohnya macam tu lah. Kan? Okey. So apa dia nombor 4? Kita dah masuk. Bila-bila masa saya akan bagi keyword untuk tuan dan puan menyertai kelas DIY video smartphone Pro 1. Saya bagi diskaun malam ni, bagi diskaun cantik untuk tuan dan puan masuk. Harga asal RM200. Saya akan bagi keyword untuk tuan dan puan dapat diskaun sebanyak okey, nanti. Okey. So nombor 4. Bila kita buat video, kan, kita kena fikirkan video ini boleh tukar kepada apa? Apakah matlamat dia? Kan? Video ni kita nak dapatkan new like page ke? Kan? Dengan orang tonton video ini, follower page kita akan meningkat ke? Kan? Kita nak orang follow kita kat Facebook ke? Kita nak dapat engagement tinggi ke? Kan? Kita nak orang beli ke? Kita nak orang datang ke kedai ke? Dia mesti jelas tuan dan puan. Jelas dan tidak mengelirukan. Orang tengok, dia ni suruh aku beli ke? Dia suruh aku like Facebook dia ke? Kan? Orang pening. Orang tak tahu. Kan? Apa sebenarnya yang kita nak sampaikan? Call to action dia. Okay? Jadi, call to action perlu jelas. Kan? Kena ada matlamat dia. Satu video, satu point. Cukup. Jangan banyak-banyak. Kan? Ini kita pun cakap. Banyak benda kita cakap. Boleh like Facebook, boleh ni. Banyak sangat pening. Orang pening. Kan? Bila pening, engagement tak akan tinggi. YouTube, dia akan tengok kepada jumlah tontonan. Okey. Kalau dalam Facebook, video kita akan dilihat berdasarkan engagement. So engagement, kalau live Facebook tak ada like, live Facebook 2,000 orang tengok tak ada like pun tak naik juga tuan dan puan. Video kita tak dapat love, tak dapat komen, engagement tak ada, tak akan naik tuan dan puan. Orang tak akan nampak kita punya video. Jadi video kita perlu dapatkan like, komen dan share. Mesti kena dapatkan. Okey? Baik. Terima kasih Puan Syirah Faidah kerana menulis mula. Puan Baizura Abdul Samad, terima kasih kerana menonton. Saya belum siapkan lagi. Saya akan buat video iklan puan hari tu. Okey, saya bagi percuma tu minta masa sikit. Baik. So,
CTA ni, call to action ni, jangan letak di awal video. Jangan letak di awal video tuan dan puan. Ataupun sepanjang masa video tu berlangsung, jangan letak. Sebab apa? Dia akan nampak macam hard selling. Okay, hard selling. So tak nak. Dia ada video untuk hard selling. Ada video untuk content marketing. Okay. So letak di akhir-akhir video. Dan kemudiannya, kalau kita nak kata, okay, tolonglah share live saya, share video ini, kan. Kat mana dia nak buat? Kita tunjuk kat bawah. So, kena ada, kita cakap, kita tunjuk. Kan? Pada tuan dan puan yang menonton video saya ini, boleh tekan butang share di bawah dan komen sekiranya ada soalan. Bila-bila masa supaya saya dapat jawab. Macam tu. Okay? Kemudiannya adalah kita kena tahu waktu paling sesuai untuk kita publish video kita. Bukannya kita seronok, kita siap je pukul 1 petang, pukul 1 minit kita terus up video kita ke Facebook. No, tak boleh. Kejap saya minum. Ini wife saya buatkan sekole. Sekole Satu kuli air dia buat lah untuk saya. Saya nampak Puan Roslina B. Haji Isa, Tuan Jai, terima kasih kerana menonton. Tolong engage dengan saya, berikan komen tuan dan puan. Nyatakan tuan dan puan daripada mana. Okey. Sekejap. Baik. So, waktu sesuai untuk kita publish video kena betul. Kita kena tengok, kena tahu bila followers kita ni, penonton kita ni akan tengok kita punya video. Kan? Dan untuk paling mudah kita boleh buat adalah sebelum jam 10 pagi. Okey, sebelum jam 10 pagi ataupun selepas 8 malam. Ini the best lah, the best. Kan? Saya sekarang ni masih lagi tidak faham orang yang buat live berkongsi sesuatu, bukan jual tau, yang jual bundle saya faham. Dia akan tidur lambat, so 2-3 pagi dia buat live, ramai orang tengok. Yang kongsi sesuatu pukul 12.30 malam, saya tak tahu. Kan? Dia punya tujuan, kan. Kalau tuan dan puan pernah buat macam tu, boleh tak tulis kat komen kenapa tuan dan puan buat live Facebook berkongsi sesuatu tips ataupun ilmu pada jam 12.30 malam. Kenapa? Saya nak tahu juga. Kalau bagus, saya pun nak guna idea tu. Okey. So, video konten tuan dan puan kena kreatif. Hai Tuan Farhana, hadir daripada Kelantan. Okey, terima kasih. Cantik-cantik orang Kelantan. Okey, so buat video konten yang kreatif tuan dan puan. Kena kreatif. Video konten yang kreatif bukan setakat kita letak barang, shoot video, okay? Shoot video, cakap-cakap, okay, ni baru sampai produk ini, so nak order, boleh order dengan saya, tak post kat Facebook. Tak boleh. Ingat tadi, 87% di dunia ini orang menggunakan video untuk publish ke media sosial. Kalau tuan dan puan salah seorang daripadanya, bagus. Tetapi 87% Facebook ni satu dunia tau. Dia akan sort benda tu. Mana yang paling bagus, kualiti video HD ke tidak, menepati tajuknya, SEO-nya bagus ke tak, baru dia naikkan. Kalau tak, kita je yang like kita punya video, kan? Tak nak macam tu. So, video content kena kreatif, kena belajar, dapatkan idea-idea yang lebih menarik. Okay? Kemudiannya, kita beri option pilihan lah. Okey, tadi saya kata, matlamat kena jelas. Nak orang like Facebook kita ke, kita nak orang follow kita kat Facebook ke, kita nak dapat engagement ke, kena nyatakan. Bila melibatkan tindakan, tindakan, contohnya, like Facebook saya, WhatsApp saya. So, kita boleh beri pilihan yang mudah. At least 3 saja. WhatsApp, PM, email contohnya. Sebab ada orang tak suka WhatsApp. Sebab dia tak nak dedahkan nombor telefon dia. So, ada pilihan personal message. Okay. Dan yang ketiganya, email. So, kita bagi pilihan. Kalau kita letak WhatsApp saja, kemungkinan orang yang tak nak nombor telefonnya didedahkan, kan, untuk awal-awal dia takkan contact kita. Ada yang macam tu. Kan. So, kita sentiasa beri pilihan dalam bagaimana pelanggan boleh berhubung dengan kita. Jadi, bila pilihan tu ada pelanggan, aku tak nak dedahkan nombor telefon aku dulu. Aku PM dia dululah. Ada orang macam tu kan? Saya pun kena macam tu. Jadi, jadi kena buatlah. Saya nampak sini. Puan Zalila jawab tadi kan, biasa tengah malam untuk live jual produk makeup kalau perayaan. Betul Puan Zalila.
buat live jual produk, makeup, vape tu. Tu biasa bundle saya biasa nampak. Dan ramai orang tengok. Saya pun salah seorang yang menonton. Tetapi ni jenis yang nak contohnya dia bagi tahu, okey, semalam ni saya nak, tengah malam ni saya nak kongsikan 7 cara bagaimana makan kari puff dengan lahapnya. Kan? Saya tak tahu kenapa dia buat live macam tu tengah malam. Saya nak tahu, kalau bagus saya nak guna juga. Okey. Okey, so apa tadi? Beri option, pilihan untuk call to action. Beri pilihan kepada penonton kita, kepada rakan followers kita. Kan? Jangan buat satu je. Kalau kita kata WhatsApp saja, kalau dia tak ada WhatsApp macam mana? Kan? Dia tak ada WhatsApp, masalah lah. Masalah. Okey? Baik. Kemudiannya, video durasi video tuan dan puan, kalau ikut jangkaan, short is simple. Kalau ikut kajian, short is simple. Simple and short. Okey? Tetapi dalam realitinya, kita kena find the best length, find the best duration. Kena dapatkan satu jangkaan berapa panjang video kita yang orang suka nak tengok. Okey. Kalau dalam Facebook personal, kita cuma dapat tengok view. View kan nampak kat bawah kan? View kita berapa ramai. Okey. Tetapi view itu pun belum cukup untuk kita kata okey. Sebab apa? Facebook perlukan 3 saat saja. Kan? 3 saat untuk orang masuk tengok. 3 saat dia tengok, Facebook akan catat dia sebagai satu view. 3 saat je. Dah cukup. So 3 saat dia belah. Konten sampai tak? Tak sampai. Tak sampai. Kan? So kita tak boleh bergantung harap kepada view. Kalau kita tengok video orang tu view-nya menarik betul, tak juga. Kan? Tengok view dia cantik, tinggi, tak juga. Tetapi cukup memberikan satu panduan kepada kita, kita untuk menghasilkan video yang seperti itu. Tetapi di Facebook page, banyak features yang kita boleh lihat di dalam insight. Lelaki ke perempuan yang tengok, daripada mana mereka ini dapat tengok video kita. Kan? Itu lagi bagus. Okay. So, dan akhir sekali, kita letak terima kasih. Kan? Jual produk, jual lah apa cermin mata kan, jual cermin mata, kak ini cermin mata bagus ini kan. Sekali lupa bagi terima kasih. Kena ucapkan terima kasih tuan dan puan. Orang dah menonton video kita, dia akan seronok. Okey. So, okey, lagi sikit. Okey tak konten malam ni? Okey tak Boleh dapat sesuatu lah kan? Kalau tak dapat sesuatu, saya rasa bersalah gini. Okey. Siapa yang nak join? Ada teringin nak join kelas DIY Video Smartphone Pro 1? Beritahu saya. Siapa yang teringin sangat, ada rasa nak join kan, tapi tak berani, takut ke apa? Tolong angkat tangan. Okey. Sebab apa saya nak, kejap lagi saya akan umumkan keyword dia. Okey. Keyword untuk tuan dan puan dapat harga asalnya RM200 untuk sekali penyertaan saja, sampai mati, sampai bila-bila, semua hidup selagi saya hidup insya-Allah. Dan selagi Vids Production ada, 200 saja bayar. Itu harga biasa. Pada 1 Julai 2020 kita akan naikkan harga kepada RM300 1 Julai. RM300 penyertaan. Okey. So untuk malam ini saya nak beri diskaun kepada tuan dan puan daripada RM200 itu, dan promosi ini valid daripada sekarang sehingga malam esok, 24 jam saja. 24 jam saja. Okey. Yang terawal. Okey, kita perlukan dalam 20 saja. 20 orang saja yang dapat merebut. Saya nak harga 200, saya bagi diskaun RM50. So tuan dan puan cuma bayar RM150 saja. Okey. Tapi jangan komen apa-apa dulu. Saya akan bagi keyword dia. Okey, untuk tuan dan puan jawab nanti. Okey. So yang kelima, terima kasih. Sangat best content, padu as usual. Cik Jai okey sangat. Okey. Puan Louis Sunat, kalau produk macam saya ni, apa yang nak di-share dalam live tu, puan boleh nyatakan kepada kawan-kawan kita yang menonton, puan jual apa? Okey. Jadi kita boleh bincang sama-sama. Mungkin ada di kalangan followers saya, di kalangan peserta kelas DIY Video Smartphone Pro 1 boleh kongsikan juga idea. Okey? Baik. So nombor 5-nya adalah platform dan higher reach view.
Bila kita dah hasilkan video, kita dah faham macam mana nak upload, title macam mana nak letak, apakah keyword yang sesuai, bila masa kita nak publish, tiba masanya kita nak pilih platform dan juga macam mana nak capai reach tu. Okay, reach view, R-E-A-C-H. Right. So, nombor 1, gunakan Facebook page. Macam saya kata tadi, Facebook page lebih bagus. Lebih bagus tuan dan puan, sebab itu buat dalam Facebook page. Dan share kepada Facebook personal. Okay, itu lebih baik. Kemudiannya, kalau kita upload ke YouTube, pastikan kita upload 2. Satu ke YouTube, satu ke Facebook kita. Facebook page. So, kita ada 2 platform. YouTube dia akan create new followers, Facebook dia akan create new followers. Dia akan kekalkan followers kita yang betul-betul nakkan produk itu. Okay, so 2 ni. Right? Kalau macam IG, Instagram dia adalah lebih kepada entertainment. Tuan Arjuna Kelana. Right. So IG for entertainment and info untuk teenagers. So dalam IG tak perlu macam saya ni nak cakap cerita-cerita. Tak. Dia boleh buat tapi in simple words. Simple words. Kalau jual dekat Instagram, video simple saja. Okay. Kemudian website untuk attract traffic. So engagement dalam website berfungsi untuk menarik traffic. Nak tarik traffic masuk ke dalam website. Kalau Facebook video, kita nak tarik engagement untuk orang like. Kalau dia tak tengok video kita, macam mana dia nak like? Betul tak? Okay. Seterusnya adalah engage dengan audience. Engage dengan audience. Katalah kita dah buat video, ada orang komen kan, buat video cantik-cantik, upload kat Facebook, tapi bila orang komen tak nak balas komen, tak mahu macam tu. Kena balas komen itu, berikan emoticon, kena jawab dan sebagainya. Barulah orang rasa dihargai. Sebab orang yang komen di video kita adalah orang yang nak kita give attention dekat dia. Kita ni dengar apa yang dia cakap. Kita baca apa yang mereka tulis. So appreciate them. Dan nanti video-video yang lain mereka akan kongsikan. Mereka akan komen lagi, bagi engagement, tag kawan-kawan. Okay? Baik. Sekejap saya baca komen. Ada yang tak sabar. Tuan, saya nak masuk. Saya nak join kelas video. Okay. So saya bagikan keyword dia. Untuk malam ini, bermula malam ini sampai esok 24 jam, kepada tuan dan puan yang mahu menyertai kelas DIY video smartphone Pro 1 untuk belajar edit video dan everything yang saya kongsikan malam ini akan turut dikongsikan ke dalam kelas tu nanti. Ada banyak lagi secara terperinci berdepan dengan saya, one to one. Okay, ini live ramai-ramai. Ini tanya soalan kan. Boleh tanya saya secara berdepan bila masuk kelas. Harga asal RM200 hanya mulai malam ini kepada tuan dan puan yang menonton yang komen V. Komen V. Okay. Tuan dan puan layak untuk dapat harga RM150 sahaja. Okay. Sampai esok. Okay. Okay. Pembayarannya lah. 1 Julai kita akan naik ke harga 300. Double up. Okay. Jadi, siapa yang nak komen V. Okay. Nanti kita akan contact tuan dan puan. Okay. Dan akan terangkan lagi lah macam mana prosesnya. Okay. So, komen V. Tak kisahlah. Kita bajet 20 orang saja. Kalau dapat lebih, bagus. Kalau tak dapat, kita cuba. Saya yakin boleh dapat malam ni. Okay. Kita nak ramai-ramai pandai belajar buat video. Okay. Saya tengok kat sini. Assalamualaikum tuan. Kalau saya runner, apa yang sesuai share bila buat live? Tuan Burhanuddin, senang tuan. Senang bila buat runner. Tuan boleh rakam. Kalau tuan ada GoPro ke, apalah action camera ke kan. Boleh letak dekat motor tu. So on the way tu boleh tunjukkan vlog sepanjang tu. Sepanjang kita bekerja tu. Kan? Kalau bila nak buat live, kita boleh buat live dengan pelanggan yang sporting. Kan? Kalau kita runner, kita hantar barang kan. Dia kata, Kak, saya nak buat live sekejap lagi. Sebab mungkin dia ni, jangan semua orang kita nak buat live. Kalau dia ni selebriti contohnya. Kalau dia ni orang yang penting, yang dikenali ramai. Kan? Kita minta izin dia. Kan? Untuk buat live testimoni. Live testimoni. Okay? Boleh juga.
Kemudian kalau nak buat live, tuan boleh lah. Tuan Burhanuddin. Kejap. V, tulis V. Tuan Burhanuddin boleh buat live, ceritalah tips bagaimana memilih runner yang betul, kan? Jangan buat live luahan perasaan runner yang tertindas. Tak payah benda tu. Buat live tentang bagaimana memilih tips menghadapi runner yang gatal contohnya, kan? Ke mana nak diadukan jika ada masalah dengan runner. Benda-benda tips macam ni saya pun nak tahu. Okey? Puan Nur Anissa Muhammad Salih is watching. Terima kasih Puan Nur Anissa. Hai. Tuan Syafiq Yaya, salam sayang daripada Port Dickson. Tuan Puan Fiza Siddiq, Syafiq Yaya dah komen V. Tuan Syafiq dah masuk kelas, tuan. Ini orang yang baru nak masuk kelas. Okey, Cik Jai nanti tekan kontak Cik Jai. Tuan Farhana Elbari tekan kontak nanti, tuan. Cik Rafaidah. Okey, cantik. Cun. Okey, baik. Kepada tuan dan puan, kita akan kontak nanti. Boleh PM saya yang tulis V ni untuk dapatkan promosi kelas DIY sebelum naik harga pada harga 300. Jangan pergi dulu sebab ada sikit lagi. Okey. Call PM saya nombor telefon tuan dan puan. PM saya nombor telefon tuan dan puan. Nanti esok Cik Aisyah akan message tuan dan puan. Okey. So, seterusnya yang last kali, gunakan FB Ads. Bila kita dah upload video kita ke Facebook, okey, gunakan FB Ads untuk bantu boostkan kita punya video. Tetapi biasanya kalau kita dah SEO kita dah power, SEO kita dah cantik, tak perlu guna FB Ads pun. Saya pun tak guna FB Ads dah lama dah, kan? Tapi sebabkan SEO tu, and search engine optimization tadi, alhamdulillah sale tu dapat. Okey. Pukul 10 dah. Okey. So, jadi itu dia tadi. Saya ulang semula tuan dan puan yang menonton. 5 strategi bagaimana menghasilkan video konten yang super padu. Nombor satunya apa tadi? Nombor satunya adalah belajar guna SEO. Apa tuan SEO? Share live video ni ke wall tuan dan puan. Nanti bila-bila masa boleh tengok. Sebab esok saya punya video ini akan ke bawah. Sebab banyak post-post yang lain. Posting yang lain. So, macam mana SEO? Saya ada bagi tadi 1, 2, 3, 4, 5 cara guna SEO yang mudah. Cara yang mudah. Supaya orang trafik masuk untuk nonton video kita. Yang keduanya, info video perlu jelas. Ada subtitle dan sebagainya. Yang ketiganya adalah ada social proof, ada bukti, ada testimoni, ada case study. Kan? Perlu ada dalam video konten kita. Lagi-lagi benda yang melibatkan fakta, kesihatan, kecantikan, kena ada social proof tuan dan puan. Cakap mulut senang, dia cakap pun boleh, kan? Tapi social proof, bukti ada sebagai untuk support kita di video kita tadi. Saya bagi tips ni, kan? Nampak macam mungkin dah pernah dengar, dah tahu, kan? Tetapi saya cakap ni guna. Nombor 4-nya, matlamat video. Video ni boleh tukar kepada apa? Kita nak orang tonton video ni buat apa? Like ke? Kita nak orang tonton video kita ni follow kita kat Facebook ke? Kita nak orang tonton video kita ni supaya datang kat kedai kita ke? Kena ada matlamat. Kena ada perbezaan. Kalau tak ada, orang tak faham. Kalau banyak sangat matlamat pun payah. Puan Syarul Rafiza, saya dah lama tak guna FB Ad. Cukup saja video pesanan sebagai Dr. Razak. Alhamdulillah. Terima kasih Puan di atas. Ini social proof saya ni, Puan Syah. Terima kasih Puan Syah. Waalaikumsalam Puan Robiatul Sa'diah Ruby. Terima kasih banyak untuk perkongsiannya. Sama-sama doakan saya Puan. Okey, Puan Hasanuddin, Tuan Hasanuddin, baru habis kerja, lambat masuk kelas. Tak apa Tuan. Share live video ni, Tuan boleh tengok nanti selepas ini. Saya akan habiskan dalam masa beberapa minit saja lagi. Nombor 5-nya adalah platform. Pilih platform yang betul dan higher reach view. Higher reach view. Apa cakap ni? Okey, kena guna Facebook page, lebih bagus. Facebook page. Tu belum cerita saya cerita lagi macam mana nak buat duit, macam mana Facebook boleh bayar kita di atas video-video kita. Yang itu saya akan hanya kongsikan di kelas DIY Video Smartphone Pro 1 saja. Okey? So, saya bagi keistimewaan kepada peserta-peserta kelas DIY Video Smartphone Pro 1, bagaimanakah membuat step by step, cara yang paling mudah membuatkan video. Facebook membayar kita ke atas video-video yang kita mau naik ke Facebook. Saya akan kongsikan di dalam kelas saja. Okey.
So tuan dan puan yang mana yang nak tahu boleh masuk kelas tu. Promosi RM150 saja, harga asal RM200, jimat RM50. 1 Julai lagi berapa hari naik kepada RM300. So RM150, gunakan sekarang peluang ini. Okey. So sekarang ni saya dah habis. Dah habis kat sini, saya buka soalan. Simple. Apa jua soalan yang ingin ditanyakan kepada saya sedia terima. Kalau saya tak tahu, saya minta izin untuk cari dulu, buat kajian dulu, kan, tanya kepada yang pakar, saya akan jawab, bantu tuan dan puan. Okey. Di bahagian komen nanti. Kalau saya tahu, saya terus jawab. Boleh tanya. Komen saya dah cantik malam ni. Komen saya dah cantik, dia dah keluar dah. Rugi kalau tak tanya saya. Terima kasih sama-sama Puan Cik Rafaidah. Nanti tinggalkan mesej saya tuan dan puan. So, dalam masa 24 jam 150. Ada apa-apa soalan yang nak diajukan kepada saya, tuan dan puan yang saya hormati dan saya sayangi? Nampak? Facebook teruk lah malam ni Dia punya line bukan Facebook lah. Telco lah saya rasa. Telco. Okey. So, boleh siapa yang nak dapatkan diskaun untuk kelas DIY video smartphone Pro 1 berjumlah RM50, harga asal RM200, dapat RM50 diskaun. So just bayar RM150, tulis V dekat bawah, tulis V dekat komen dan PM kami di PM saya. Okey, nombor telefon tuan dan puan. Esok Cik Aisyah akan kontak. Megat Masyadi, macam mana buat FB Ads? Itu panjang ceritanya Mas Syadi kalau untuk saya ulas. Panjang sebenarnya. Dan saya pun tak berapa mahir sangat sebenarnya. Bukan pakar dalam FB Ads. Tetapi boleh buat lah. Nanti dalam kelas saya akan kongsikan. Megat Masyadi adalah salah seorang peserta kami baru berusia berapa Megat Masyadi? 14 tahun 14 tahun 14 ke 12 tahun. Megat Masyadi Masyi, peserta kelas DIY video smartphone Pro 1 yang masih lagi belajar. Nanti saya akan kongsikan sedikit sampai Masyadi boleh buat. Okey. Siapa lagi nak tanya soalan kepada saya? Boleh tulis di bahagian komen sebelum saya tamatkan. So, reach view pun dah makin turun. Okey, tak ada masalah. Kenapa video, Puan Cik Rafaidah tanya, kenapa video yang hanya tunjuk gambar produk tidak sesuai berbanding menunjukkan wajah? Kenapa video yang hanya tunjuk gambar produk? Oh, okey. Itu saya dah sebut dah. Dia macam ni. Tak kira video ataupun gambar. Bila kita nak jual produk, pastikan ada benda hidup di dalam. Ini psikologi Puan Cik Rafaidah. Katalah saya jual bedak. Bedak inilah bedak Romano. Okey. Kalau saya hanya warna pun purple belakang. Kalau saya buang ni, saya buang ditunjukkan ini saja, goyang-goyang gedik-gedik macam ni kan. Nak beli ke? Tak beli. Tapi kalau saya tunjukkan wajah saya yang tampan lagi menawan kalbu ini, kan, agak-agak nak beli tak? Produk ini adalah produk mati puan. Produk mati. Kan kita buat ada terbang, kan? Dia tetap produk mati. Tetapi iklan, video, gambar yang menunjukkan wajah, ada wajah, ada benda hidup, kucing ke, tangan pegang gini pun, kan, dia jatuh, pam, pun dah menjadikan video itu hidup. Video hidup lebih diminati. Itu je penjelasan saya. Okey, kena tunjuk. Lagi satu, kalau kita sebagai usahawan jual produk, review, kita jual video. Okey, dapatkanlah produk baru di pasaran Romano. Romano ini, okey, orang nampak muka kita. Sebenarnya dia bukan nampak kita tau, dia nampak kepercayaan. Kita meletakkan kepercayaan kepada audiens yang menonton. Kan? Kita jual produk, kita tunjuk muka. Kan? Orang akan lebih percaya, orang oh ini orangnya. Kan? Saya pun tak suka berurusan dengan orang yang saya tak nampak muka dia. Okey. Kelas video tu nanti guna WhatsApp ke macam mana? Kelas video itu, kalau puan masuk, okey, puan akan dapat 4, bukan 4 dengan 150 diskaun untuk malam ini sampai esok. 4. Nombor 1, dapat kelas di dalam grup Facebook group
Okey, Facebook group tu ada banyak pengisian dalamnya. Saya dah letak dan kita sentiasa update every day. Ada video tutorial, ada live, ada tutorial penggunaan, cara nak buat video step by step dalam Facebook group. Okey, itu kelas lah, kelas. Yang keduanya akan dapat akses kepada grup Telegram untuk forum. Dan semua peserta ni, ada dekat 60 lebih dah sekarang ni. Okey. Semua ada dalam grup Telegram ni, forum ni. Semua berbincang dalam tu. Kalau ada tanya, ada soalan ke, nak buat review ke, nak minta pendapat ke, kan? Yang senior-senior ni pun akan bantu saya juga untuk berikan komen, berikan pendapat. Oh, ini kena sikit, tepi sikit. Yang ini kena gini. Kenapa? Kena gini. Ada adalah sebab dia. Yang ketiganya, Puan siapa ni tadi? Puan Rin Nur Ain. Yang ketiganya, Puan akan dapat, sekarang ini live, syok tak? Okey tak berbuat live dengan saya? Ramai-ramai macam ni. Yang ketiga ni nanti Puan akan dapat, bukan live, akan dapat akses kepada saya personal, one-to-one coaching melalui Telegram 24 hours. Kalau pukul 11 malam saya masih berjaga dan saya baca Telegram Puan, saya akan balas. Kalau saya dah tertidur, saya akan balas esok. Bukan senang. Kadang-kadang orang mesej saya pun saya tak balas. Tapi peserta kelas ni ada akses sepenuhnya 24 jam. Okay. Yang keempatnya, Puan akan dapat satu e-book percuma bernilai RM90. E-book ni kalau siapa yang berbisnes, dia untung. Sebab e-book ni akan menerangkan tentang bagaimana menggunakan Law of Attraction dalam menjual. Law of Attraction ni adalah satu daya tarikan yang sukar nak dijelaskan tetapi dia wujud. Dia bukan bomoh ke apa, tak. Okey? Sempat benda ni Puan akan dapat. Anytime boleh belajar. Kan? Saya tak tuntut pun tuan dan puan untuk terus buat video, tak. Sebab dia ada panduan from A to Z. Macam mana nak klik kat mana. Okey, semua ada. Alright. So kalau berminat, 150 saja malam ini. 1 Julai RM300. 150 kalau berminat, komen V di bawah dan PM saya nombor telefon tuan dan puan. Okey, kalau tak telefon, saya akan mesej puan, tuan dan puan nanti. Okey, ada soalan lain sebelum saya tamatkan sesi malam ini? Terima kasih. Saya nampak kalau ikut updated pada wall saya, ada 58 likes kat sini, 97 komen, 25 share. Okey. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menghasilkan numbers ini. Okey. Saya ucapkan terima kasih. Saya nampak Dharma Syamim Fikri. Terima kasih kerana menonton live saya ini. Baik. Jika tidak ada soalan, saya ingin tamatkan live Facebook saya pada malam ini. Sangat padat dan kalau tak faham, boleh teruskan untuk komen di bahagian bawah. Syirah Faidah, Puan Syirah Faidah, kau join kan kelas nanti? Kan? Saya sebenarnya bila Puan Syirah Faidah banyak upload video, saya tergerak hati nak komen dan berikan pendapat. Tetapi nantilah tunggu Puan masuk lah. Banyak benda tapi boleh improve sebenarnya. Cantik lah tu, cantik lah, keberanian dah ada. Okey. So jadi itu saja untuk sesi malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan dan puan yang menonton live saya pada malam ini. Okey. Sebelum tu saya nak komen, nak tanya, cantik tak belakang ni? Katun-katun ni, ini anak saya punya kerja ni. Kan? Tapi dia comel. Apa? Minion dengan Smurf. Minion dan Smurf. Nak nampak lebih muda. Hello guys. Itu. Okey. Tak ada soalan Tak ada soalan lain? So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton, yang memberikan komen, yang bertanya. Macam tadi Tuan Burhanuddin tanya pasal live kan. Dalam kelas saya, tanyalah apa saja pun berkaitan tentang live, video dan sebagainya. Nak minta pendapat, nak minta saya adjust video tuan dan puan pun boleh, tak ada masalah. Okay. So terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, saya minta maaf sekiranya ada saya terkasar bahasa, tersilap kata dalam penyampaian saya di live ini. Okay. Saya hargai tuan dan puan yang memberikan share, like dan komen, love dan sebagainya. Yang ketawa pun saya suka. Okay. Baru business bundle, cun. Okay. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan.
pada hari Isnin jam 9 malam minggu depan dengan tajuk yang lebih menarik. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.